Cuma bila kita nak meraihkan sambutan Tahun Baru Cina ni bersama dengan masyarakat bukan Islam, terutama orang Cina, kita kena memahami budaya orang Cina. Kalau kita tak faham, maka berlakunya salah faham. Kita cuma takut bila berlaku salah faham, maka akan terjadilah perasaan membenci di antara satu sama lain. Sampaikan orang Cina dituduh macam-macam, orang Cina dituduh sebagai rasis, orang Cina dituduh sebagai tamak, orang Cina dituduh sebagai tak kenang budi, orang Cina dituduh sebagai pengkhianat, orang Cina dituduh sebagai apa mau lagi, dan juga orang Cina juga dituduh termasuk juga iaitu pentingkan diri sendiri, padahal disebabkan kita tak memahami orang Cina. Dan orang Cina juga dikatakan suka menipu tuan-tuan. Sebab itulah mereka boleh berjaya dalam bidang perniagaan, mereka boleh kuasai ekonomi. Sebenarnya orang Cina bukannya menipu. Kalau betul lah orang Cina menipu, saya nak berikan satu contoh. Orang Cina tangkap ikan, orang Melayu juga tangkap ikan. Orang Cina jadi nelayan, Melayu juga jadi nelayan. Betul ke tak betul tuan-tuan? Ramai juga orang Cina jadi nelayan, pergi ke Pulau Ketam, pergi ke Pulau Pangkor, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Mersing, pergi ke Endau, pergi ke Rompin. Banyak nelayannya orang Cina. Termasuk juga Tanjung Karang dekat Bagan, dekat Sabah Bernam, banyak nelayan orang Cina. Termasuk juga dekat sebelah hutan melintang, ramai juga nelayan orang Cina. Jadi perempuannya sama sekalian, jadi orang Cina juga tangkap ikan. Pasal apa orang Cina jadi nelayan, dia boleh jadi kaya? Dengan tangkap ikan, dia boleh beli rumah yang besar, boleh beli kapal yang besar, boleh simpan wang dalam bank, boleh beli harta, boleh beli tanah, boleh beli rumah, boleh beli kedai yang kemudian dia disewakan kepada orang lain. Kenapa nelayan Melayu susah nak kaya? Kenapa nelayan Melayu dikaitkan dengan kemiskinan, dikaitkan dengan kesusahan, dikaitkan dengan penderitaan, dikaitkan dengan kemelaratan, dikaitkan dengan kebeluran, dikaitkan dengan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Apa sebab dia? Pada dua-dua itu sama-sama tangkap ikan. Takkan orang Cina tipu ikan, tuan-tuan? Takkan orang Cina tangkap dekat Laut Cina, orang Melayu tangkap dekat Laut Melayu? Itu yang kadang-kadang kita tak faham, tuan-tuan. Begitu juga dengan penternak. Penternak ikan orang Cina boleh jadi jutawan. Kenapa penternak ikan Melayu susah nak jadi kaya? Jadi mereka buat kerja yang sama. Itu yang kita tak faham. Sebab itulah bila kita tak faham, kita kata orang Cina menipu. Sebenarnya orang Cina bukan nipu. Nelayan Cina boleh jadi kaya sebab jenis ikan yang mereka tangkap tak sama dengan ikan yang nelayan Melayu tangkap. Nelayan Cina biasa tangkap ikan yang mahal. Dia tangkap ikan bawal, dia tangkap ikan senangin, tangkap ikan kerapu bukan merapu, dia juga tangkap ikan siakap, dia tangkap ikan pari, dia tangkap ikan yang harganya mahal-mahal. Sedangkan nelayan Melayu, dia tangkap ikan yang kecil-kecil, iaitu ikan kembung, tuan-tuan. Ikan kembung pun, kita ada kembung hitam, kita ada kembung hijau, kita ada kembung mata uji Rashid, tuan-tuan. Dan orang Melayu paling suka tangkap ikan cencaru. Sebab itu ada pepatah Melayu, cencaru makan petang, tuan-tuan. Jadi ikan tu tak mahal. Begitu juga peternak ikan Cina, dia ternak ikan yang mahal. Penternak ikan Melayu ternak ikan yang murah. Penternak ikan Cina ni biasa dia ternak ikan arowana ataupun ternak ikan kelisa. Ikan kelisa ni satu ekor panjangnya satu kaki. Kalau sisiknya tebal, sisiknya bersinar, sisiknya cantik, dalam keadaan sihat, warna keemasan, harga dekat kolam tu dia boleh mencecah ke angka RM20,000, tuan-tuan. Kalau dibawa pergi ke Lembah Kelang, sama ada Shah Alam, Kelang atau Kuala Lumpur, harganya boleh naik jadi RM35,000. Dan kalau diekspor pergi ke Jepun, harganya boleh sampai RM100,000, tuan-tuan. Sebab itu ada satu syarikat ternak ikan Cina dekat Johor jadi kaya raya, jadi jutawan, tuan-tuan. Hasil perolehannya tiap-tiap tahun berjuta-juta ringgit, sampai syarikat itu boleh disenaraikan dekat bursa saham Kuala Lumpur, iaitu syarikat Singling. Boleh cek dia punya website, tuan-tuan. Dan kenapa nelayan Melayu dia tak kaya-kaya? Sebab dia beli ikan yang harganya murah. Orang Melayu paling suka beli ikan keli, beli ikan patin, beli ikan talapia, beli ikan puyuh dan juga sebagainya. Dan bagi orang Jawa, dia akan beli ikan lampan Jawa, tuan-tuan. Jadi perempuannya sama sekalian. Dan saya nak tanya, ikan kelisa orang jual satu ekor RM20,000. Ada tak orang jual satu ekor ikan keli? Orang tak pernah jual satu ekor ikan keli. Ikan keli jual dalam bentuk kilo.
Dan 1 kilo ikan keli dekat Shah Alam harganya berapa tuan? Dekat section 7 ni. Ya. Ini tahun bila RM5 dah ni. Mana ada ikan keli 1 kilo RM5? Itu 12 tahun yang lepas tuan. Sekarang ni harga semua naik harga tuan. Barang semua jadi mahal. Betul jadi mahal. Udang tu, yang dulu udang yang besar-besar tu, harga dia RM16 1 kilo, sekarang naik jadi RM20 1 kilo tuan. Dan ada setengah tempat kalau saiz ni besar sedikit sampai RM22 1 kilo. Bayangkan dalam masa 2 minggu harga naik secara mendadak tuan. Itu berlaku baru-baru ni. Saya tahu sebab saya selalu pergi pasar. Ini macam muka tak pernah pergi pasar tuan. Dia terbuatnya sama sekalian. Sebab itulah ikan keli ni harga 1 kilo ni paling-paling murah sekarang RM5.5. Itu kita boleh dapat dekat Pelabuhan Kelang. Tapi kalau dekat Kelang tu biasa RM6. Dekat Kuala Lumpur harganya RM7 tuan. Itu harga 1 kilo. Bayangkan orang Melayu ternak ikan keli jual dalam bentuk kilo harga RM7. Orang Cina beli ikan arowana 1 ekor RM20,000 tuan. Macam mana orang Cina tak jadi kaya? Dan kenapa orang Melayu suka beli ikan keli? Sebab mereka kata senang beli ikan keli. Sebenarnya beli ikannya sama-sama susah. Beli ikan ni perlukan kawasan tanah yang luas, perlukan kolam yang besar, penjagaan air yang sempurna, pastikan pH air ni betul, pastikan air tidak kotor, air sentiasa bergerak, bekalan oksigen yang cukup, pastikan ikan tidak kena penyakit. Yang kedua pula, orang Melayu ni suka beli ikan keli sebab dia kata kos pembelaannya murah tuan. Sebenarnya lagi mahal. Beli ikan keli sebenarnya lagi mahal daripada beli ikan kelisa. Pasal apa? Sebab ikan keli ni dia makan tak pernah kenyang-kenyang tuan. Kalau kita masuk dalam kolam dengan kita punya makan juga tuan. Itu ikan keli. Tiap-tiap hari makan saja. Sebab itulah untuk menjimatkan kos pengurusan, untuk menyebabkan perbelanjaan, kebanyakan peternak ikan keli dia akan pergi ke pasar, dia akan beli bahan-bahan buangan daripada organ-organ binatang. Contohnya kalau kita pergi ke pasar, kalau kita beli ayam, biasanya bahagian kulit akan diceraikan daripada ayam. Kulit ayam itu tak dibuang tuan. Kulit ayam akan dimasukkan ke dalam satu tempat, masuk ke dalam plastik, dikumpulkan, termasuk juga organ-organ dalaman dia, kemudian dijual kepada peternak ikan keli yang akan campurkan organ tersebut dengan dedak dan dibagi makan pada ikan keli. Saya minta maaf tuan-puan, begitu juga dengan ikan patin. Ikan patin juga kuat makan tuan. Sebab itulah saya pernah dapat maklumat, ada orang waktu dia beli ikan patin, dia bagi ikan patin itu makan usus babi tuan. Sebab itulah sampai ke hari ini saya tak makan ikan patin yang dibela. Ikan patin kalau kita beli dekat pasar 1 kilo harga berapa tuan? Ikan patin bela itu mahal sangat. Itu kena tipu ni RM10 ni. Ikan patin 1 kilo dekat pasar harga berapa? Kena tanya muslimah dekat atas. Ikan patin 1 kilo harga berapa? Bukan dekat Giant, dekat pasar. Iaitu harganya sekitar RM3.5. Kadang-kadang RM3 kita boleh dapat besar-besar. Sebenarnya murah ikan patin tu. Dan ikan patin bela saya tak makan. Kalau ikan patin kita beli dekat termelo, mana ada RM3 sekilo. Paling-paling kurang pun RM18, RM20. Kalau ikan patinnya dapat betul-betul daripada sungai ni, harga mencecah harga RM100 1 kilo. Sebab itulah perempuan yang sama sekalian, jadi orang Cina tu bukannya menipu, dia ada dia punya formula dia. Begitu juga tuduhan yang mengatakan orang Cina tu resis. Sebenarnya orang Cina bukan resis. Orang Cina tu ethnocentrik. Ethnocentrik dengan resis tak sama. Resis tu maksudnya chauvinis, dia perkauman, dia taksub kepada kaum dia, keturunannya. Tapi orang Cina ni ethnocentrik. Maksud ethnocentrik itu, orang Cina ni taksub kepada budaya dia, dia taksub kepada warisan dia, dia taksub kepada jati diri dia, tapi bukan pada kaum dia. Dan bukti ni orang Cina tidak resis. Saya nak tanya, orang Cina ni rata-ratanya beragama apa tuan? Orang Cina rata-rata beragama apa? Kalau kita tengok dia punya surat beranak, semua ditulis agama Buddha. Saya nak tanya tuan-puan, Buddha itu berasal daripada negara mana? Buddha berasal daripada India. Diasaskan oleh seorang putera India yang pernah duduk dekat Nepal pada hari ini, iaitu orang Cina boleh terima satu agama yang datang daripada India. Ini tunjukkan orang Cina tak resis. Orang Cina boleh terima apa saja bentuk agama yang datang kepada mereka. Sebab itulah orang Cina mempunyai banyak agama. Apa saja agama, termasuk juga agama yang datang daripada Jepun,
bangsa yang paling mereka benci pada Perang Dunia Kedua juga boleh mereka terima. Jadi mereka sebenarnya tak resis. Dan begitu juga orang Cina ni merupakan golongan yang paling bersikap terbuka. Orang Cina boleh terima apa saja. Sebab itulah orang Cina pada hari ini semakin ramai boleh terima agama Islam. Mereka dah tak takut pada Islam. Sebab itulah Islam menang pada kali ini. Dia perempuan yang Islam betul. Saya ni tanya banyak orang Cina sebelum proses pengundian ini, rata-ratanya mereka terus terang. Orang Cina ni dia tak kata undi rahsia. Yang kata undi rahsia orang Melayu, tuan-tuan. Orang Cina terus terang. Bila kita tanya pada orang Cina siapa mereka sokong, siapa mereka undi, dia kata atas, tuan-tuan. Dia tunjuk atas ni, dia tunjuk terang. Dia dah tak sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Ini bukannya ceramah politik, tidak. Nak bagi tahu, nak bagi penjelasan, tuan-tuan. Jangan anggap ini ceramah politik. Ini hakikat, ini kenyataan yang perlu kita kongsi bersama. Jadi ini membuktikan orang Cina dah tak takut pada Islam. Mereka sudah boleh terima agama Islam. Sebab itulah beberapa isu yang digunakan oleh pihak tertentu untuk menakut-nakutkan orang Cina kepada Islam tidak berjaya. Contohnya, mereka pergi pada orang Cina, dia beritahu pada orang Cina kalau Islam menang maka lancau mereka akan dipotong, teman. Guna kasar sikit, teman. Faham ke tak faham, teman? Saya tak ada masalah. Perkataan itu saya boleh sebut. Pasal apa? Saya Cina, teman. Biasa orang Cina sebut perkataan itu, biasa. Tapi kalau orang Cina sebut tak ada masalah. Kalau Melayu sebut bermasalah, teman.